Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa barik 'abdika wa rasulika an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita mula pada kuliah subuh kita hari ini dengan mengembalikan pembacaan pengajian kitab Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf jilid yang pertama. Kita dah baca dulu jilid ni dan sudah pun khatam pada tahun 2009. Kemudian atas sarana Allahyarham Ustaz Harun, imam masjid kita ni, beliau menyarankan supaya disambungkan dengan jilid yang kedua. Jilid kedua kita dah khatam pada minggu sudah, 2 minggu sudah. InsyaAllah kita ambil balik kitab yang pertama ni sebab ramai yang belum ikuti pengajian kitab yang pertama, ya. Jadi makanya kita mula dengan mengambil pada muka surat 4 muka surat 4 dulu, yakni pada perkara 2, ya, mengikut sedikit daripada pendahuluan daripada pengarang kitab ini sendiri, pengarang syarahnya, bukan pengarang matannya, ya, pengarang syarahnya, ya. Yakni pada muka surat 4 perkara 2, ada kan? Ada perkara 2, itulah kitab Al-Hikam, ya, betul. Itulah kitab Al-Hikam, maknanya pengarang ni yakni Al-Alamah Al-Fahamah Profesor Muhibbuddin Wali. Beliau telah mengikuti pengajian ini daripada bapa dia sendiri, ya. Bapa dia buka kuliah, dia pun ikut. Masa tu dia masih kecil lagi lah, masih muda. Dan setelah dia sudah sampai kepada peringkat pengajian yang sempurna, maka beliau telah mula diminta untuk mengajak kitab ini di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Dibuat secara siri, ya. Dibuat secara siri dan kitab dia kecil. Yang saya ikut mengaji dengan dia kitab ni, ya. Jadi kitab ni baru ada 20 kata hikmah, ya. Banyaklah jilid ni. Dengan saya banyaklah jilid ni. Jadi saya ambil berkat baca kitab ni lah. Samalah dia punya isi kandungan, tidak ada beza. Cuma ini dibuat secara siri. Kemudian dikumpul-kumpul jadi kitab ni lah, ya. Itu di antaranya, insya-Allah. Jadi pada muka surat 4, insya-Allah kita melihat sedikit daripada kelebihan, nak tahu kelebihan kitab ni. Kenapa kita pilih kitab ini, kita nak mengaji kitab ni, ya. Itu di antara yang disebut oleh musannif. Di kitab kecil ni dia tak tulis riwayat dia tu. Jadi di sini dalam kitab besar ni ada dia punya riwayat yang lengkap. Asal kitab ini dipilih, kenapa dipilih, dan kita mengaji kitab ni, insya-Allah. Itulah kitab Al-Hikam yang telah ditulis oleh Imam Ahmad Abu Fadl, gelar Tajuddin bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atta'ilah Iskandari, atau dibaca dengan Askandari. Beliau adalah seorang waliullah, arifun billah dan ahlul kasyaf, murid daripada Imam Abul Abbas Al-Marsi, seorang ulama
sufi yang disegani, yang punya bilangan penuntut yang begitu ramai di dunia. Dan beliau menganut ajaran tasawuf dan tarekah, ya, yang telah diajar oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Dari kedua guru besar beliau itu, maka terkenallah beliau sebagai seorang alim besar dan ajaran hakikat tauhid dan tasawuf. Sebahagian dari karangan-karangan beliau ialah kitab Al-Hikam yang tersebut tadilah. Al-Hikam adalah jamak daripada kataan hikmah. Asal kalimahnya hikmah, jamaknya adalah Al-Hikam. Artinya ialah tiap-tiap kalimah yang terkandung di dalamnya ilmu yang bermanfaat. Sebahagian ulama bahasa Arab berpendapat bahawa hikmah artinya materi ilmu yang bermanfaat, seperti ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Itu masuk dalam kumpulan hikmah. Dan oleh kerana ilmu tasawuf adalah suatu ilmu yang mengupas bagaimana mensucikan diri dari sifat-sifat tercela dan menjaga ibadat dan semua amal perbuatan terhindar penyakit berbahaya seperti takabur, riya dan ujub, maka mengetahui semuanya ini adalah ilmu yang paling bermanfaat. Justru itulah maka dalam kitab Al-Hikam diterapkan lebih banyak tentang hakikat hikmah ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Memang indah kalimah-kalimah Al-Hikam dengan rumusan-rumusannya yang mendalam. Kalimah-kalimahnya menarik dan bersanjak dan merupakan mutiara-mutiara yang terpisah-pisah tetapi terikat dengan ikatan untayan yang indah pula. Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, seorang dekan Fakulti Ilmu Tasawuf di Universiti Al-Azhar, seorang ahli tasawuf besar Mesir dan dunia Islam, telah berkata, kitab Al-Hikam adalah kumpulan hikmah-hikmah yang murni, baik di sudut bahasanya dan sastranya. Tidak ada seorang pun yang mengiktiraf dia punya bahasa, sastranya, dia bersegi balaghah, dia bersegi mantik, dia bersegi badi', dia bersegi ma'aninya begitu tinggi dan luas. Itu antara rumusan ilmu-ilmu dan rumusan bahasa Arab yang sangat penting. Kerana itu maka Al-Hikam adalah contoh yang tinggi dalam sastra dan adab. Ya, belum ada lagi mana-mana ahli bahasa, pakar bahasa yang komen terhadap matan-matan hikmah yang dibawa dalam kitab ini. Kitab Al-Hikam telah menjadikan pengarangnya Ibnu Athaillah dalam barisan sastrawan Arab yang besar-besar. Ditinjau dari sudut kedalaman berfikir, maka Al-Hikam merupakan contoh yang tinggi, murni dan lapangan fikiran tasawuf dan sufi, atau merupakan contoh utama bagi sinar cahaya kesufian, atau juga menjadi tauladan yang tinggi untuk kenaikan ruh yang suci murni ke tingkat yang meletakkan pengarangnya Ibnu Athaillah dalam saf pertama daripada barisan hamba-hamba Allah yang muqarrabin, yang paling tertinggi. Muqarrabin ini dah paling tinggi lah. Muqarrabin turun ke bawah arifin, turun ke bawah muttaqin, turun ke bawah mukmin, turun ke bawah muslimin. Itu dia punya tingkatan. Jadi kita ni orang awam ni masih muslimin lah, naik sikit peringkat mukminin. Dengan kita punya ilmu tasawuf ni, kita akan menjaga amal ibadah kita, terjaga amal ibadah kita, naik kita kepada mukminin. Bila naik kepada mukminin, kita asuh, kita istiqamah, kita terus menerus mengekalkan amalan ibadat dan mempertingkatkan keimanan kita dengan mendekatkan diri kepada ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, akan naiklah kepada darjat muttaqin. Bila sampai kepada peringkat muttaqin, kita bersungguh-sungguh dengan perbanyakan amalan-amalan kurbah seumpama amalan-amalan sunat, ya, maka kita akan naik kepada tingkat arifin. Apabila sampai kepada tingkat arifin, di sinilah kita akan dipilih oleh Allah, diasuh, dibimbing langsung oleh Allah, seperti yang kita sebut pernah dengar pada hadis yang mengatakan apabila kita telah
melakukan amalan-amalan yang fardu diikuti dengan amalan-amalan yang sunat berterusan, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mencintai kita, maka pendengaran, penglihatan, perkataan, lisan, pergerakan tangan, kaki kita, perjalanan kehidupan kita dibimbing, pimpin langsung oleh Tuhan. Bila Allah pimpin langsung, bimbing kita langsung, maka naiklah kita kepada muqarrabin. Habis, itu yang paling tinggi lah. Itu kita nak artikan muqarrabin ni. Jadi Syekh Al-Allamah Al-Fahamah Al-Mu'alim Al-Waliyullah Ibnu Athaillah Askandari ini sudah sampai kepada peringkat muqarrabin, ya. Demikian lihat dalam nota kaki tahqiq Profesor Dr. Abdul Halim atas kitab Hikam Ibnu Athaillah halaman 18, kitab rujukannya. Ya. Berkata Ibnu Aibad An-Nafzi Ar-Randi, salah seorang lagi ulama sufi yang disegani dunia, kitab Al-Hikam adalah kitab yang afdal dari semua kitab yang ditulis dalam ilmu tauhid. Jadi ya, dalam semua ilmu tauhid, kitab-kitab tauhid dialah yang paling afdal sekali dan sebesar-besar pegangan setiap hamba Allah yang hendak berjalan kepadanya. Maka Al-Hikam adalah pegangannya untuk difahami dan dipelihara isinya. Meskipun kitab itu kecil dan tipis, dia punya matan nipis, ya, nipis, 200 lebih perkataan, tak banyak dalam kalimah dalam tu, tetapi mengandung ilmu yang agung, susunannya enak didengar dan pengertiannya indah dan bagus. Al-Hikam bertujuan menerangkan jalan hamba-hamba Allah yang arifin dan muwahhidin, dan menyatakan pula jalan-jalan apakah yang harus dilalui oleh salikin. 3 kalimah ni kita faham. Arifin artinya orang yang sudah menguasai ilmu ma'rifah yang sempurna pada tingkatan ilmu sifat 20 sebagai asalnya. Itu asasnya yang mesti ada dulu. Nak jadi arifin ni, kita kena kuasai ilmu tauhid yang zahir dulu, syariat yang zahir, iaitu ilmu sifat 20. Tidak ada rumusan lain yang dirumus oleh ulama. Kalau kita nak ikut Rasulullah dalam segi akidah, maka kita kenalah ikuti rumusan sifat 20 ni, kerana rumusan mazhab sifat 20 ini berlangsung sambung dengan Nabi, ya, berlangsung sambung dengan Nabi. Hanya disusun satu rumusan-rumusan yang indah dalam mempermudahkan kita mengaji dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita sudah kuasai ilmu-ilmu sifat 20 ni, sudah merangkumi perkataan di antaranya, kita sudah dapat mengenal tentang sifat nafsiyah secara hakiki, iaitu sehingga kita dapat merasai kewujudan Allah dalam kehidupan kita. Itu artinya sifat nafsiyah, satu sifat. Kemudian kita dapat menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Apa-apa sifat yang bawa kepada kerendahan, kekurangan, mencacatkan hakikat ketuhanan yang dikenali sebagai sifat salbiyah, yang diikuti dengan 5 sifat, ya, itu sifat salbiyah penting. Kemudian sesudah kita kuasai ilmu salbiyah, jadilah kalimah yang kita keluar, yang lontar pada mulut kita, subhanallah. Subhanallah itu ada arti. Kalau kita tidak kuasai sifat salbiyah, subhanallah itu kosong, tak ada nilai. Suci apa kepada Allah kalau kita tidak kenal sifat-sifat yang menyucikan Allah daripada kekurangan? Sifat-sifat yang menyucikan Allah daripada kekurangan itulah yang mendahirkan arti tasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah apa yang di langit maupun di bumi, arti yang menyucikan Allah daripada segala macam kekurangan, kerendahan, sesuatu yang bawa kepada kecacatan, kepada sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sifat salbiyah. Kemudian kita ikuti lagi sifat ma'ani. Sifat ma'ani inilah yang akan meletakkan diri kita sebagai orang yang betul-betul mengasai Allah Subhanahu wa taala daripada segi perbuatan dan amalan-amalan kita ini semuanya datang daripada Allah. Datang pada sifat ma'ani yang 7. Apabila kita sudah kuasai sifat ma'ani, maka kita akan terus dekat kepada Allah secara qurbah, iaitu dengan mengenali sifat-sifat ma'nawiyah yang 7 lengkap 20. Itu rumusan sifat 20. Kena mengaji dulu tu sifat 20 ni, ya. Bukan wujud kita baca 20 habis selesai tutup kitab tak mengaji lah.
Dia kena ikuti langsung, perpanjangkan ya, sampai kepada sifat istighna, menunjukkan Allah tu maha kaya, dan sifat iftikar menyebutkan kita berhajat kepada Allah secara langsung. Apabila sudah ada istighna, ada iftikar, barulah kita akan dapat mengenal kalimah la ilaha illallah itu secara tauhid yang lebih jelas, dan kita akan dapat menguasai perasaan jiwa tauhid yang unggul. Itu dikerti. Maknanya ini perlu untuk mendapat kedudukan ini, baru kita dipanggil arifin. Kalau tidak, belum jadi arifin lagi. Daripada arifin, kita akan sentiasa mengemban ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyandarkan la maujuda illallah. La maujuda illallah. Dia mesti sampai kepada faham, merasai tidak ada yang benar-benar wujud melainkan Allah. Yang lain daripada Allah itu adalah majazi. Wujud yang majazi. Wujud yang tidak ada pada hakikatnya, hanya ada pada bayangannya. Itu dipanggil sebagai wajhullah, yang kita hadap kepada Allah dalam tahiyat, dalam doa iftitah, wajjahtu wajhi. Itulah artinya, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Artinya kita ni adalah bayangan daripada sifat-sifat Allah yang hakiki. Antaranya sifat kudrat, sifat iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Itulah mudahnya untuk kita mengaji ya. Jadi apabila sampai kepada arifin, sampai kepada muwahhidin, barulah ada kita punya vision, wawasan, iaitu Maliki Yaumiddin yang kita sebut dalam Fatihah itu, baru ada iti, baru ada reti. Maliki Yaumiddin yang kita sebut tu baru ada reti. Penguasa di hari pembalasan. Di hari kita akan dinilai tentang agama yang kita anut, Islam dan iman. Itu paling penting. Jadi makanya saliki ni orang yang sudah ada wawasan untuk kembali kepada Allah, orang yang sudah ada jalan untuk menempuh kepada keredaan Allah, orang yang sudah dapat melihat keabadian akhirat, itu panggil salikin. Dan orang sudah merasai groan kepada ancaman neraka, orang yang sudah meraih cinta dan rindu kepada syurga, ini salikin. Tapi kalau tak sampai ke situ, belum rasa rindu kepada akhirat, belum sampai lagi gerun kepada neraka, belum sampai kecintaan kepada Allah, belum sampai mengharap keampunan daripada Allah, belum salikin lagi. Hanya kita tahu ada akhirat, tapi kita tidak pernah bersedia ataupun melangkahi jalan secara lebih hakiki, lebih serius. Ini dikendaki. Dan hamba-hamba Allah yang betul-betul menjurus tujuannya kepada Allah. Kalimah-kalimah hikmah yang terkandung dalam hikmah menurut penyelidikan sebanyak 264 hikmah. 264 hikmah yang disusun oleh Imam Ibn Athaillah Iskandari. Inilah tulisan berharga yang ditinggalkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah kepada umat Islam. Kapan saja, di mana saja, beliau telah mendahului kita menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1309 Hijri di Madrasah Perguruan Al-Mansuriyah, Kairo, Kahirah. Apa yang telah kita tulis dalam buku jilid pertama ini baru sekadar 20 kalam hikmah ni, baru 20 yang saya tunjuk pada tuan-tuan ni. Ini pengajian mula ni. Dia bawa ni satu besar dia nipih kan. Pengajiannya baru 20. Jadi 264 lah, tapi kita dah khatam 264 pada jilid yang kedua. Baik. Jadi makanya apa yang telah kita tulis dalam buku jilid pertama ini baru sekadar 20 kalam hikmah, dan akan dilanjutkan dengan jilid-jilid berikut, di mana setiap jilid mengandungi 20 kalam hikmah. Oleh kerana membaca kitab syarah hikam yang berbahasa Arab daripada siapapun penulisnya menemui kesulitan yang besar bagi jamaah pengajian. Ya, bahasa dia tinggi, sastranya begitu dalam, luas, bukan mudah dipaham oleh semua orang. Boleh bahasa Arab pun tak boleh baca kitab ni. Dia kena berguru. Dan orang yang mensyarahkan kitab ni, bukan saya, yang mensyarahkan kitab ni seperti Profesor Muhibbuddin Wali, terdiri pada orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab. Dia mesti kuasai sekurang-kurang 15 cabang ilmu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni ada 16 cabang ilmu. Ya, anak-anak kita yang mengaji di pusat-pusat pengajian Islam seperti Maktab Mahmud, kalau start contoh, ya, dia ada pengajian bahasa Arab, dia kuasai 16 cabang
diajak 16 cabang. Jadi maknanya penguasaan 16 cabang dalam bahasa Arab. Bukan hanya lughah saja. Lughah ni satu di antaranya. Ya. 16 cabang inilah yang boleh membantu, menolong. Di antara pengajian bahasa Arab ilmunya iaitu ilmu tentang bab syair. Pengajian dalam bidang-bidang syair. Jadi orang mengaji bahasa Arab ni kena mengaji syair juga. Sebab syair ni kuasa punya bahasa-bahasa yang begitu dalam, dia lebih kepada puisi Arab, ya. Maka itu apabila mereka sudah biasa dengan pengajian yang begitu luas, baru boleh faham apa yang disebut oleh kata-kata dalam kitab hikam ini. Maka itu kata musannif, dari siapa penulisnya menemui kesulitan yang besar bagi jemaah pengajian, kerana ibaratnya yang sulit dan fahamnya yang halus, maka tidak ada jalan lain bagi saya selain membuat syarah hikam yang baru dalam bahasa Indonesia. Sebab tu kita anjurkan kita mengaji kitab ni kena ada kitab, bukan main dengar saja, ya. Tak boleh, dia kena ada kitab, tuan-tuan. Usahakan yang tak ada kitab tu bagi ada kitab, ya, supaya kita boleh rujuk. Kita nak baca bahasa Melayu ni, asal dia bahasa Arab, yang susah tu. Sebab tu kalau tidak ada kitab ni pakai main dengar, pakai tak faham lah, ya. Pakai tak faham, lagu tu lah lama-lama dia pakai cabut lari kat mengaji, ya. Kita ketinggalan. Maka itu kita kena usaha sikit, ya, korban sikit, belanja sikit untuk menguasai kitab. Ada kitab, jangan mari tangan kosong. Tak betul, ya. Tak betul, itu tak kenal sangat-sangat dalam pengajian, ya. Sebab kitab ni kitab besar, bahasanya rumit, ulasan-ulasannya begitu rapi, perlu kepada penelitian dan pemerhatian, ya. Meskipun zaman dahulu mungkin lebih daripada 100 tahun yang lalu, seorang ulama besar Terengganu, ya, di Malaysia bersama Tuk Pulau Manis, nama dia Tuk Pulau Manis, ini seorang ulama yang mana daripada dulu Syekh Abdul Malik bin Abdullah bin Abdul Qahar bin Sharif Muhammad Al-Baghdadi, itu nama betul dia, ya. Syekh Abdul Malik bin Abdullah bin Abdul Qahar bin Sharif Muhammad Al-Baghdadi alias Tuk Pulau Manis, dia orang Terengganu lah. Dia keturunan bangsa Arab tapi dah duduk lama di tanah Melayu, ya, asal dan berkahwin dengan orang Melayu apa semua. Adalah satu pulau nama Tuk Pulau Manis, Pulau Manis di Terengganu. Dia di situlah, ya. Dan saya mula mengajak kitab dia dalam bahasa Jawi lama, bahasa Arab tak ada barih punya. Kata-kata hikam dalam tu tidak ada barih. Saya mula mengajak di masjid di surau Tuan Guru Haji Jaafar, Kampung Terang Balik Pulau, dan di Balai Bomba Balik Pulau, ya. Itulah mula-mula saya mengaji. Ramailah orang ulama ustaz-ustaz pun mengaji lah, sebab kitab tu dalam bahasa Jawi lama dan tidak ada barih. Jadi kena bagi barih lah. Jadi baca tak ada barih, itu yang dia mari mengaji tu, ya. Jadi mengajak kitab tu tak habis lah. Saya dan mula mengajak tu lah, mula kitab tu. Dia duduk cari kitab Rumi tak ada, kena ajak kitab tu. Dan tak ramai lah orang mengaji, ya. Ya. Ada seorang dua mengaji, Haji Fauzi mengaji lah, ya. Dia mengaji Haji Fauzi, dia dah mengaji kitab tu, dia dah mengaji. Tu bukti lah kata saya dah mengajak kitab ni dulu, bukannya baru. Ni daripada Tuk Pulau Manis lah, yang kata Tuk Pulau Manis tu salah seorang ulama yang telah berusaha menulis kitab ini. Baik, dan kita ikuti lagi. Dan menterjemah syarah hikam dengan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, tetapi sifatnya terjemahan semata-mata. Dia terjemah terus saja, dia tak ada syarah kitab tu tak ada syarah, dia terjemah terus daripada teks Arab asli kemudian ke dalam bahasa Melayu, kemudian atas pada guru-guru lah, ya, yang kena mensyarah sendiri lah, ya. Jadi alhamdulillah, oleh kerana saya dah mengaji kitab ni kepada Profesor Muhyiddin Wali, maka itulah ilmu yang ada sedikit sebanyak tu saya gunalah untuk syarah kitab Tuk Pulau Manis tu, ya. Tetapi sifatnya terjemahan semata-mata dalam bahasa Melayu lama, maka buku kita ini merupakan syarah baru dalam bahasa Indonesia yang ditulis
dalam bahasa, sebab berasal dari faham pengertian kita atas tulisan ulama-ulama besar yang telah pernah mensyarahkan hikam sebelum ini, meskipun dalam terjemahan matan-matan hikam kadang-kadang sulit dimengerti, tetapi keterangannya dapat dibaca dengan jelas sesudahnya, sebab terjemahan yang bebas pada bahasa Arab yang kalimah-kalimahnya mengandung faham-faham yang halus adalah sesuatu yang sangat sukar dan ditakuti dapat menyimpang daripada maksud al-hikam yang sebenar. Jadi kalau orang tak mengaji kitab ni, jangan mengajak. Kalau dia sendiri tak belajar kitab ni, tak mengaji, jangan cuba-cuba duk syarah, akan jadi hanyut. Banyak kesesatan dan penyimpangan daripada tujuan maksud kalam hikmah itu sendiri. Ya. Meskipun pengetahuan saya sangat sedikit dalam ilmu tauhid ni, kata Muhibbuddin, Allah yarham Muhibbuddin Wali ni, walaupun sedikit ilmu tauhid dan tasawuf, tetapi dalam hati selalu mengharapkan berkat doa para guru dan ulama yang telah pernah mengajar saya dalam kedua ilmu ini. Dengan keberkatan doa beliau-beliau itulah saya bertolak menulis syarah hikam dengan maksud semoga dapat mencontoh pula apa yang telah dijalani oleh para ulama dahulu, sebab syair ada berkata, ini bukan hadis, ya, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabahu birrijali falah. Dia kata, maka berusahalah kamu untuk meniru dan mencontoh mereka jika kamu belum sampai seperti mereka. Jangan nak tunggu jadi mereka, kita kena berlakon, belagak, kita kena mencontohi dia ikut. Sesungguhnya mencontoh mereka adalah suatu kemenangan dan kebahagiaan. Ya, walaupun belum jadi haji boleh pakai serban, apa salah lah. Bukan nak tunggu jadi haji pakai serban lah. Boleh pakai serban, ya, contoh. Macam saya dulu belum haji pakai serban, daripada mula-mula mengajar pakai serban, di sembahyang pun pakai serban, ya. Jadi orang tanya haji adakah? Bukan mesti haji kena pakai serban. Serban tu pakaian kita, pakaian yang disukai oleh para malaikat, ya, juga kan pakaian sunnah baginda besar Nabi SAW, ya. Baik, mudah-mudahan Allah akan memberikan ilmu pengetahuan bagi kami, semoga dengan izin seluruh isi al-hikam. Dan kitab hikam ini disyarahkan juga oleh seorang ulama besar yang dikenali sebagai Ghazali yang kedua, Imam Ghazali yang kedua, the second Ghazali, iaitu Syekh Dr. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Syekh Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti, yakni menantu kepada Hasan Al-Banna. Ulama besar Hasan Al-Banna, dunia Islam cukup kenal Hasan Al-Banna ni, cukup hebat. Orang yang mula-mula yang merumus dan juga yang menjadi perintis kepada ikhwan, pertubuhan Islam yang terbesar di dunia, Ikhwanul Muslimin, ya, yang susun Asmaul Husna yang kita baca tu, ya, nas'aluka ya man wallahu alladhi, depa lah yang karang, depa lah Ikhwanul Muslimin yang susun, ya, Asmaul Husna dalam bentuk nazam lagu yang indah, ya, burdah-burdah dia memang tepat. Jadi maknanya Hasan Al-Banna ni adalah pak mentua kepada Profesor Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang mati kena bom di masjid Syria, ya. Peperangan di Syria tu dia kena, ketika baca khutbah kena bom, di bom masjid tu dia pun matilah. Dia ni ada karang, ada buat syarah hikam. Kita tuan boleh beli, ada juga kalau nak tambah ilmu kita boleh beli, sebab tak sama, ya. Ini yang tangan saya ni pun syarah hikam juga ni. Ini baru jilid pertama ni. Jilid pertama pengarang dia orang lain, ya, pengarang dia orang lain. Dia bukan Profesor Muhibbuddin Wali. Ini saya tak jumpa lah ulama ni. Tapi ulama ni dia susun begitu rapi, baru jilid pertama, ya. Jadi insya-Allah jadi kita boleh rujuklah kepada semua kitab. Dan ada lagi disusun oleh Syekh Aswadi Asy-Syukri, seorang ulama lagi, hanya sempat buat satu jilid saja, tak habis. Baru ada dalam tu 30 kata-kata hikmah dia nanti. Kemudian disambung lagi oleh kita punya ulama menteri, mantan menteri agama kita, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Zulkifli Al-Bakri ada buat 3 jilid volume, tapi tak habis. Tak habis.
sampai lebih kurang 200 kalam hikmah berhenti. Ada lagi tak habis, dia pun tak sambung dah, ya. Dan rumit, bahasa dia pun tidak begitu jelas. Kalau kita baca pun tidak begitu menarik, ya. Kita tak tahu siapa dia tulis, betul lah. Syarah hikam, ya. Dan satu lagi ditulis oleh Rektor Al-Azhar Syekh Muhammad Abduh dalam 2 jilid, itu pun tak selesai. Yang hanya selesai ini seorang, Profesor Muhyiddin Wali, yang dapat khatamkan. InsyaAllah kita mula dulu lah. Inilah ditulis Dr. Tengku Haji Muhyiddin Wali. Dia ni keturunan raja lah. Ya, Raja Melayu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Marilah kita tengok pada kalam hikmah kita yang pertama. Ya, alhamdulillah. Saya ambil kitab kecil saya ni lah, mengambil berkat mengaji untuk guru ni. Kitab mengaji untuk guru ni, insya-Allah kita bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Muka surat berapa? Muka surat 1 Muka surat tak, muka surat 10 lah. Tengok muka surat berapa dulu kita mengaji ni? Ya. 9, muka surat 9, tuan-tuan buka muka surat 9. Akibah berpegang kepada amal. Ini tajuk kecil. Kata hikmah yang pertama, min alamatil i'tibadil 'alal amal nuqsanu rijai 'inda wujudi zulal. Dia punya kalam hikmah dia macam syair, ya. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanu rijai 'inda wujudi zulal. Maksudnya sebahagian daripada tanda berpegang ke atas amal, iaitu kurang harapannya kepada Allah ketika adanya kesalahan-kesalahan. Kita ada 3 keadaan di sini, 3 perkara yang berlaku di sini. Pertama, orang yang beramal. Yang kedua, kurang harapan kepada Allah. Yang ketiga, ketika menempuhi musibah dan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan. Inilah adalah kalam hikmah pertama kali yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Athaillah Askandari. Pengertian daripada kalam hikmah pertama ini sebagai berikut. Kita kena faham dulu bahawa kita umat manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ada 3 tingkatan. Nampak? 3 tingkatan. Ni yang penting tuan-tuan bila rujuk ni kalau ada kitab, ya. Kalau tidak nak ingat dari mana bahasa Arab. Tingkatan yang pertama dia panggil al-ibad. Al-ibad, ya. Orang-orang yang dalam tingkatan ini, yang kata kumpulan al-ibad ataupun Abdullah, ya. Tingkatan ibad ni kumpulan pertama orang awam yang melakukan amal ibadah. Ini banyaklah, ini status ni paling banyak. Mereka mengerjakan sembahyang, puasa dan lain-lainnya daripada ajaran-ajaran agama. Juga apabila mereka menjauhkan larangan-larangan Allah, meninggalkan yang haram dan sebagainya, maksud mereka dengan melaksanakan amal ibadah itu semoga dapat masuk syurga. Betul tak? Itu yang paling banyak. Siapa yang sembahyang? Syurga. Sebab tu Nabi kata, kalau tidak kerana syurga, tidak akan ada orang yang beramal ibadat. Kalau tidak kerana neraka, tidak akan ada orang yang akan menjauhi perkara yang haram ni. Nampak tak? Jadi maknanya dia punya motif dalam kehidupan, maksud dia bukan Allah. Dia beribadat tu bukan Allah maksudi, tapi al-jannatu maksudiyah. Nampak tak dia pikir mana? Jadi maksud dia bukan Allah. Tengok tu, ya. Tapi dikatakan awal sembahyang lillahi ta'ala. Tengok dari mana? Dari jauh tu. Pertama lillahi ta'ala. Kemudian ibadat bukan kerana Allah, kerana nak masuk syurga. Lagi jauh tu lah. Itu yang tak kena tu, tingkatan ibad ni tak kena betul-betul. Ya, syurga tu rahmat Allah. Allah memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang taat setia. Dalam rahmat tu antaranya ada syurga. Dalam rahmat itu antaranya terhindar pada azab neraka. Itu artinya. Jadi makanya maksud mereka melaksanakan amal ibadat itu semoga dapat masuk syurga, berbahagia di dalamnya, terlepas daripada azab siksaan neraka. Atau maksud mereka untuk kebahagiaan duniawi ukhrawi,
hang semayang bagus senang. Nah, semayang jangan tinggal, senang. Nampak tak? Nah, bagus. Kalau hang tak semayang susah. Nampak tak? Tu dia. Semayang insya-Allah menjaga bagus rezeki mai. Orang menjaga pula. Tak semayang menjaga kita tak berjalan. Nampak tak? Tak ada berkat. Jadi kita punya motif tu bukan Allah, bukan Allah. Betul-betul kerana makhluk, kerana syahwat. Nampak tak? Dia pergi ke syahwat tu. Dia bukan pergi kerana Allah. Dia balik kepada syahwat dia sendiri. Sebab syahwat suka yang indah-indah, suka yang baik-baik, suka yang muluk-muluk, suka yang menarik, suka yang lazat-lazat, sedap. Ini salah. Jadi masih dikira sebagai salah. Tapi kita akan melalui tingkatan ini dulu. Tingkatan ini kena lalui dulu pertama. Tak boleh lari. Jadi bila kita mengaji fiqh, mengaji apa-apa, kita akan nampak bayangan ini. Hadis-hadis Nabi pun banyak kan, sebut tentang dapat syurga, dapat itu, dapat ini, buat ini dapat apa, buat ini dapat apa, ya. Dalam kitab-kitab Fadailul Amal. Fadailul Amal kita boleh lihat kelebihan-kelebihan pahala-pahala dijanji kepada amal ibadat yang kita buat. Nampak ya? Jadi banyaknya menjurus kepada syahwat lah. Syurga ni betul-betul syahwat lah, bukan pasal apa, ya. Sebab dia kelazatan. Ini dia ketikan tadi ini. Jadi makanya berbahagia dalam terlepas atau maksud mereka untuk kebahagiaan dunia dan ukhrawi, dan diselamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab amal ibadatnya itu daripada macam-macam malapetaka baik di dunia maupun di akhirat. Tapi buat ibadat kena celaka juga. Tak lari juga dah. Dah. Jadi semalam bersembang dengan dengan Tok Bilal masjid. Tok Bilal masjid dia Kemalangan. Dia kata saya Kemalangan 4 kali Ustaz. 4 kali Kemalangan. Orang dah berumur 60 lebih lah. Saja kita cerita kebaikan tu, nak habaq dia punya rahsia tu. Ya. Semua Kemalangan saya kenal tu kerana nak pergi masjid. Bukan pergi tengok wayang. Nak pergi masjid. Dah. Kemalangan pertama nak pergi masjid. Kemalangan yang kedua nak pergi masjid. Semua pergi masjid. Sepatutnya pergi masjid kena elok lah. Tak patut kena Kemalangan, betul tak? Dah. Jadi kalau orang tak faham hakikat ketuhanan, tak faham tentang ilmu ketuhanan, tak faham tentang hakikat penguasaan kuasa Allah sebagai Tuhan yang berkuasa, dia akan salah. Dia kata nak pergi ibadat pun kena ibadat. Orang pergi tengok wayang tak kena. Orang pergi main judi tak kena. Aku pergi semayang kena. Seolah Tuhan tu tak kena. Nampak tak? Maka dia nampak rendah. Ibadat dia tidak beri erti apa-apa kepada dia. Nampak tak? Ya. Tu senang masyarakat. Orang kafir pun senang, tak payah semayang pun. Nampak tak? Ini jenis ni lah. Jenis ni. Nampak ya? Sebab dia buat ibadat, dia tak nampak kerana Allah, dia lebih menjurus kepada apa akibat kebaikan nak dapat. Sebab tu bila kita buat amal ibadat, jangan tanya apa fadilat. Tingkatan orang tanya fadilat ni, maknanya dia masuk kumpulan ni lah. Ni sembahyang duha bagus, buat sembahyang duha lah. Hari-hari pagi buat sembahyang duha, jangan tinggal lah. Dia jawab apa? Dia tanya apa? Apa fadilat dia Ustaz? Tengok-tengok tu. Ini jenis ni lah, kumpulan ni lah. Ya. Semua amal ibadah yang kita buat sepatutnya semata-mata kerana Allah, kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Nampak tak? Mendekatkan diri kepada Allah. Ini tujuan yang pertama. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi." Dia ada nisbah. Bi itu kena panjang. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rasyidin. Nampak tak? Ya. Apabila hamba-hamba aku bertanya tentang aku, bertanya ni banyaklah, minta doa, tanya hajat, pasal apa tak sembuh penyakit, nampak tak? Ya? Pasal apa menjaga tak maju, ni yang kita tanya tu. Sa'ala idza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya hamba aku tentang aku, kepada aku, nampak tak? Bertanya apa? Dia banyak nak tanya Tuhan, pasal apa aku buat sembahyang hari ni aku tak senang, pasal apa aku duk menjaga tak maju, pasal apa aku duk berubat penyakit tak sembuh, nampak tak? Pasal apa duk jadi malapetaka, orang sembahyang banyak, masjid pun banyak, nampak tak? Ini sa'alakah, dalam sa'alakah tu saja nak kupas, nampak? Ya. Fa ini qarib, katakan aku dekat kepada mereka. Bukan aku tak nampak, bukan aku tak tahu apa yang jadi, bukan aku tidak tahu apa yang timpa kepada hamba-hamba aku, bukan aku tak tahu orang sembahyang tu masih sakit juga, tak mau sembuh.
Bukan aku tak tahu kata orang penjaga tu masih rogi lagi apa penjaga walaupun dia sembahyang. Nampak tak? Sebab motif dia bukan kerana aku. Itu soal silap. Nampak tak? Fa ini qarib, kata kau dengar, fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan memenuhi tuntutan dan berikan mustajab, ijabkan segala keperluan hajat dia, semua aku akan bagi. Nampak tak? Yang baik-baik. Tapi syarat fal yastajibu li, lam ya, dia kena ada ya tu, kena panjang. Hendaklah memenuhi segala tuntutan wajib bagi aku, segala tuntutan yang wajib bagi aku. Wajib yang pertama, wajib apa tuan-tuan? Wajib mentauhidkan Allah. Itu yang paling pertama sekali. Wajib mempertauhidkan Allah, mengasahkan Allah. Ilmu tu kena penting lagi. Hari ni tak ada ilmu tu, tak mengajar. Dan TV pun tak ada. Kita buka TV hari ni, semua ustaz-ustaz duk mengajar tadi tak sentuh bab ni. Bab ketuhanan ni tak ada. Duk cakap fadilah tu, fadilah ni, kebaikan tu, semayang ni, dia perhati. Nampak? Ya. Tak ada inti, isi yang hakiki itu tak ada. Bab ni tak ada. Orang tak mau mengaji bab ni. Ya. Jaranglah nak dengar. Jakim pun kata kan, Jakim keluar statistik, umat Islam just 1%, 1% saja yang mengaji ilmu sifat 20. 1% je umat Islam yang mengaji sifat ilmu 20. Nampak ya? Yang orang buat kajian ni mesti mana-mana lah masjid seluruh Malaysia ya. Tanya masjid ni mengajar kitab apa? Cuba tengok kitab apa dia mengajar. Kitab hadis 40, akhir zaman, tak ada pun kitab. Kitab tauhid, kitab hikam, tak ada mengaji. Sejurus dulu Profesor Dr. Zulkifli Bakri ada buat jugalah San. Itu pun hanya dalam 10 siri kan habis. Tak buat lah. Sebab tak ada respon. Itu di antara kerugian kita faham tadi ini. Makanya kita tadi ini, kita balik kepada apa yang Allah Ta'ala kata. Fal yastajibu li, hendaklah kamu penuhi segala tuntutan wajib atas aku. Yang wajib-wajib tu kamu kena penuhi. Tengok apa dia perkara yang wajib, yang kamu kena buat. Attend kepada yang wajib dulu, lihat kepada yang wajib dulu, ikut statusnya. Wajib yang pertama apa dia? Wajib yang pertama, hendaklah kamu mentauhidkan Allah, itu wajib. Cari ilmu yang mengasahkan Allah, cari ilmu yang boleh menyucikan jiwa kita daripada kesyirikan. Nampak tak? Cari ilmu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah sehingga sampai kepada mentauhidkan Allah. Itu ilmu yang paling penting sekali, nombor satu. Tak ada apa-apa juga bantahan daripada mana-mana pihak, tidak ada khilaf. Wajib yang kedua, memenuhi tuntutan ibadah, as-salah paling penting, nombor dua. Wajib yang kedua as-salah. Sembahyang tak betul, akidah tak betul, macam mana Tuhan nak tolong? Fal yastajib wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepada aku, buat atas dasar iman. Nampak tak? Iman yang mana? Iman yang haqqan, iman hakiki, bukan iman istidlali, bukan iman taklidi lah. Bukan iman hanya berdalil, hanya mengikut-ikut, tiru-tiru. Orang sembahyang, aku sembahyang. Orang pergi masjid, aku pergi masjid. Orang jemaah, aku jemaah. Orang baca Quran, aku baca Quran. Tapi bukan didasar oleh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La. Mesti iman. Wal yu'minu bi. Nun, ya, nisbah tu penting. Ya di belakang tu paling penting. Aku. Dia masuk pada dhamir nafsi. Allah sendiri bercakap. La'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun. La'allahum ni kita kena minta kepada Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa tu penting tu. Doa paling penting. Doa tu lah penutup. Kalau tak ada doa tu, yang lain semua tak dapat. Nampak tak? Tu orang duk tanya pasal apa ustaz tutup dengan Rabbana atina min ladunka rahmatan, tak baca Rabbana atina. Rabbana atina tu kebajikan, minta kebajikan. Kalau Tuhan tak tolong kita, mana nak dapat kebajikan? Kalau Allah tak dorong kita kepada jalan tu, macam mana kita nak dapat kebajikan? Dia kena ada satu, sebab saya sebut kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah. Apa hidayah? Minta kepada Allah, kita minta 4 perkara. Saya dah sebut banyak kali dah. Pertama kita minta taufik, kedua kita minta hidayah, ketiga kita minta ilham, keempat kita minta irsyad. Irsyad tu penting. Sebab tu Ashabul Kahfi, dia nak keluar daripada kesyirikan, nak berjalan pergi ke mencari ketuhanan.
Allah Ta'ala sebut dalam suratul Kahfi, doa dia, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kalau Tuhan tak bagi doa tu, apa pun kita tak dapat, tuan-tuan. Nampak tak? Sebab tu dia kena tutup dengan doa tu. Tok guru saya semua baca lagu tu, ulama-ulama besar semua baca lagu tu. Kita lah Imam Melayu tak reti. Nampak tak? Imam sini lah, maaf katakan lah, bukan semua tak reti lah. Yang reti tu dia tahu lah. Orang tak mau tanya apa siapa. Nampak ya? Rabbana atina, pi di belakang. Dia kena bawa di awal. Awal-awal doa kena masuk Rabbana atina. Kebajikan kena minta dulu. Sebab yang tu penting daripada Allah. Nampak tak? Nak tutup dia baru yang ni. Yang penting pi di belakang. Dia tak? Orang penting pi di belakang. Betul ya? Perkara penting di belakang. Betul ya? Doa tu penting kena bawa dulu. Rabbana la tuzigh qulubana. Bawa atas dulu tu. Yang tu dulu. Kalau tak dapat yang tu, yang lain semua tak dapat lah. Faham tak? Nampak tak? Ilmu doa pun kena mengaji, tuan-tuan. Kena mengaji bab doa tu. Kami mengaji tu bab doa. Saya mengaji bab doa tu. Dengan tok guru berjalan kaki 2 bah. Masa tu tak ada kereta kan. Nak pergi mengaji bab doa. Tu, berjalan kaki naik 2 bah tau kan, nak pergi mengaji ilmu doa. Pipi pula tok guru bersin. Kita balik. Tok guru bersin hari ni. Tak tahulah pasal apa, bersin ayam tak mau berhenti hidung. Kita jumpa lain kali kalau dia tak tahu kita main dengan 2 bah. Dia bukan dia tahu. Dia tahu saya main dengan 2 bah. Kalau dia ni mau sungguh-sungguh aku bagilah. Tuan-tuan, ilmu ni kena susah, bukan kena senang. Dia kena susah tuan-tuan mengaji. Nampak? Kita hari ni kereta ada, motor ada pun susah nak mengaji. Nampak? Mengaji ni kena susah. Dalam keadaan susah mesti kena mengaji baru dapat ilmu. Allah tak akan bagi dalam senang, tahu kan? Duduk sandar, menunjuk kaki, makan kacang goreng, tengok TV. Tu tak dapat. Ilmu tu bukan lagu tu jenis dia, nampak? Ya. Dia kena susah. Itu antara syarat nak dapat ilmu, tuan-tuan. Nampak tak ya? Itu boleh faham ya? Baik, kita balik tadi. Balik kepada ibad tadi, ayat doa yang kita baca tadi, kumpulan pertama. Tingkatan kedua. Al-muridun. Muridun, dia panggil murid. Bukan murad, murid. Tingkatan 2 murid. Muridun ni makna kata orang-orang dalam tingkatan ini mereka berbuat taat pada ajaran-ajaran agama, tidak lain maksud mereka terkecuali untuk bagaimana sampai kepada Allah, bagaimana agar terbuka segala sesuatu yang menutup hati mereka. Semoga kiranya hati mereka dilimpahkan rahsia-rahsia halus dan yang baik-baik oleh Allah. Inilah ilmu yang kita nak ngaji ni. Yang kita ngaji ilmu ni untuk sampai makam ni lah, makam muridun. Sebab Allah fa'alul lima yurid dalam surah Buruj saya baca tadi lah. Dengarlah, sekerat saya ambil semua. Ya. Fa'alul lima yurid, Tuhan sebagai pencipta, pembuat pada segala yang dia kendaki. Makna kita kena ikut cara yang Tuhan kendaki. Maknanya golongan-golongan ini, golongan yang kedua ni adalah di antara orang-orang yang bukan lagi matlamat daripada syurga lah, bukan matlamat daripada neraka, bukan. Tapi bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dapat melihat akan kesejahteraan keabadian akhirat dengan terang. Kita nak lagu tu, tingkatan tu, supaya kita nampak akhirat tu kekal. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Masuk dalam telinga hati. Bila kita sembahyang Jumaat tu, imam baca ayat tu, masuk telinga hati, dekat. Kalau tak masuk telinga hati, minggu Jumaat depan pergi lagi. Jangan putus asa. Antara satu Jumaat mungkin kita dapat ayat tu, bila tu imam baca melekat masuk. Nampak tak? Tu rahsia surah tu, sunat tu imam kena baca surah tu, sunat hari Jumaat. Pasal nak bagi nikmat kepada makmum. Nampak tak? Imam tu bertanggungjawab untuk melimpahkan rahmat kepada makmum. Rahmat turun atas kepala tu imam dulu kan. Kita duk baca hadis, orang tak pernah tanya rahmat apa Ustaz. Rahmat tu bergantung kepada keadaan imam yang bawa sembahyang. Imam yang baca surah-surah tu memberi rahmat kepada makmum. Nampak tak? Waktu ni baca surah apa? Waktu ni baca surah apa? Ini urusan imam yang kena faham ilmu ni. Ya. Bukan main sedap-sedap baca ikut-ikut suka ya. Dia kena faham. Jadi maknanya rahmat ini, dengan harapan aku baca ayat ni, moga-moga ayat ni masuk ke telinga hati jamaah yang dengar. Sebab tu kita ada 3 waktu. Menang 2, 3 menang 2. 5 waktu, 3 menang 2. 3 subuh, maghrib, isya.
Disuruh baca dengan lantang, dibaca dengan jahar. Kenapa jahar? Supaya dapat mendengar sehingga jadi darjat. Ibnu Hajar Asqalani sebut dalam Fathul Bari kitab dia. Dia kata apa? Di antara hikmah, dia kata 27 darjat. 27 darjat sembahyang jamaah, 2 darjat dibagi kepada makmum. Pertama kerana mengaminkan bila tu imam baca Fatihah. Nampak tak? Kita baca, kita tengok subuh, maghrib, isya, dapat dengar tu imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tukar. Kita kena pandang sini, melihat kepada keadaan bahawa imam baca tu kita pun kata amin bersama. Nampak? Penting. Dah 1 darjat. Tambah 26. 1 darjat lagi 27. Yang 27 ni kerana dapat kita mendengar bacaan surah tu imam. Bacaan-bacaan imam inilah kata Imam Syafi'i, kalau bacaan tu wajib, wajib dengar. Bacaan tu sunat, sunat dengar. Nampak tak? Maka tu ayat-ayat itu akan limpah masuk ke telinga kita, masuk ke telinga hati. Bukan telinga kasar ni. Telinga hati. Sebab tu telinga kena ada 2. Masuk ke telinga hati, dia akan lekat, kita dapat menghayati. Dengan sendirinya, hidayah itu akan membimbing kita. Hidayah ni akan datang daripada Allah terus. Sebab tu dia idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah-tambah iman. Ayat ni lah. Tu imam baca ayat ni, tambah iman. Subuh hari ni bertambah pada subuh besok. Mungkin subuh hari ni punya iman akan lebih tambah pada iman daripada kemarin. Kerana keberkatan ayat-ayat yang imam baca tadi ini masuk ke telinga hati kita. Bukan boleh masuk telinga tu langsung. Tak. Banyak orang baca tak keluar, tak masuk telinga. Tak masuk telinga. Sebab itu seorang ulama, undertaker, yang duk kerja kubur. Zaman Khalifah Ja'far bin Marwan Bani Umayyah. Ya. Kerja dia korek kubur, habis-habis dia nak pindah kepala. Dia dibawa keluar kepala-kepala yang mana tinggal tulang saja. Kubur tu nak tanam orang lain. Nah, dia dipindah tulang-tulang. Yang mana kepala-kepala tengkorak semua dia buasin. Kepala tengkorak dia buasin, rangka dia buasin. Yang kepala tengkorak tu pula dia ambil satu kayu panjang, tahu tak? Dia ada special punya kayu. Undertaker ni dia jolok telinga. Tiap kepala tengkorak ni dia jolok telinga. Daripada kanan ke kiri. Kalau kayu tu tembus, dia masuk satu lubang kiri. Dia ada satu lubang besar. Nampak tak? Dia buah asing tengkorak kepala. Yang mana dia jolok telinga tu tak tembus, dia buah belah kanan. Kebetulan Khalifah Marwan ni, tok dia meninggal. Tok perempuan dia meninggal. Ya. Dia tengok kepala tengkorak tok perempuan dia ni buat ubah. Kubur tu dia tahu lah kubur tok perempuan dia. Dia tengok-tengok, dia tanya kat ni, pasal apa hang perasing tengkorak tok aku? Dia kata lagu ni, ya Amirul Mukminin, saya suka tengok nak asing kepala ni tak sama. Kepala orang yang dengar ayat Quran, kepala yang tak masuk. Masuk dengan tak masuk. Nampak tak? Yang kiri ni semua kepala ni tak masuk. Dia dengar Quran tak masuk. Sebab tu iman dia tak bertambah. Termasuklah kepala nenek Khalifah sekali. Tu dia. Nenek Khalifah punya kepala tak tembus. Dia buah belah kiri. Tu yang Khalifah tanya, patut kena buah belah kanan. Sebab telinga tu tak tembus. Mak dia kata, telinga tu dia tembus, masuk ayat, dia keluar kiri. Masuk kanan, keluar kiri. Masuk kanan, keluar kiri. Pengambil dia kata apa? Apa tu imam baca panjang sangat? Tu dia. Tahap tu, orang tu dia main komplain. Nampak tak? Imam baca panjang ni, saya kenal 2-3 kali. Apa Ustaz? Kami orang tua-tua tahu. Saya kata aku lebih tua pada hang tahu tak? Yang main komplain kat saya tu baru 68. Saya 70 lebih dah. Dia main kata apa kat saya? Kami orang tua-tua Ustaz. Dia ingat saya ni muda kot. Tak apalah dia nampak saya muda kot nah. Saya kata aku tua pada hang lagi ni. Nampak tak? Ya? Aku boleh berdiri lama. Al-Baqarah aku boleh baca habis tahu tak? Dalam 2 rakaat. Hang tahu tak? Aku uji nak tengok aku boleh berdiri ke tak. Hang baru baca surah Jumaat bahagi 2. Surah Jumaat saya bagi 2. Dia boleh kata panjang. Bacalah pendek-pendek. Sampai bila aku nak baca yang panjang kalau kerana hang? Nampak tak? Pakailah ilmu mengaji, ilmu fiqah. Ilmu fiqah mengajak kita. Dia kata apa? Kalau makmum tak boleh berdiri lama, tu imam baca panjang, jangan gaduh. Turun duduk. Nampak tak? Tenang. Duduk berdiri lama tu, tu imam dia panjang ni. Tapi ayat ni penting, nampak tak?
Turun duduk, fiqah dah ajak kita. Turun duduk, pahala tak kurang. Pahala tak kurang, tuan-tuan. Turun duduk. Kalau hang rasa tak terlayak, sampai bagi salam lah duduk. Kalau ada kekuatan, ada tenaga, boleh berdiri balik, bangun, berdiri balik. Tak ada masalah. Kita sendirilah kena pandai. Nampak tak? Brake di kaki kita, minyak di kaki kita. Nampak? Kelas pun di kaki kita. Kita bawa kereta sendiri. Boleh faham? Tak mengaji fiqah lah ni. Ni tak mengaji fiqah lah ni. Dia main sembahyang jemaah, tok guru mengajak, dia balik. Ni jenis ni jenis ni lah. Bagi salam balik. Hang tunggulah kuliah. Dengar apa tok guru nak kata. Antara bab, kalau tak larat, diri duduk. Bab tu ada, dia tak dengar. Habis mereka beli ke tok guru. Nampak? Mereka ni ke tok imam. Ustaz baca pendek-pendek sikit lah. Kerana hang pun dah baca pendek. Nampak tak? Ya. Surah panjang-panjang ni boleh ikutlah Nabi 60 ayat. Subuh Nabi akan baca tidak kurang daripada 60 ayat. Tiap-tiap Jumaat Nabi akan baca surah Jumaat rakaat pertama, surah Munafikun Jumaat kedua. Ataupun Sabihis rakaat pertama, Al-Hatta Kahnil Ghasyiyah rakaat kedua. Surah lain Nabi tak baca. Sebab dia ada mesej yang paling penting untuk disampaikan kepada jamaah qaryah yang laki-laki pada hari Jumaat. Nampak tak? Sebab wajib sembahyang Jumaat itu fardu ain. Itu kena faham. Itu di antara. Jadi makanya kita masuk tingkatan yang kedua, muridun ni orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak cari jalan lagu mana nak dekat aku kepada Allah supaya Allah dapat mengampun aku, Allah dapat meredai aku dan Allah akan membimbing aku langsung kepada jalan-jalan yang ma'ruf. Itu paling penting di golongan muridin. Dia tak nampak lagi dah ya. Syurga neraka ni Allah punya. Tuhan doa bak dalam Quran kan. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tiap-tiap Jumaat tu imam dia baca ayat ni. Kalau masuk dalam jiwa dia, ayat ni masuk dalam telinga hati dia, dia tahu dah pahala ni Tuhan taruh. Kita pun tak. Tidaklah satu orang pun mengetahui bagaimana kesejukan mata hati tentang nikmat syurga yang Tuhan pertaruhkan bagi tiap-tiap orang yang beramal. Nampak tak? Tuhan kata sendiri. Pahala syurga, pahala gegerunnya neraka ni hanya Tuhan abang secara layang ya, secara rambang dalam Quran ya. Hakikatnya Allah saja mengetahui ya. Sebesar-besar pahala apa dia? Dapat bersama dengan Tuhan, dapat melihat Tuhan di akhirat. Ahli syurga kita duk baca bab kiamat. Baca bab kiamat tengok ya. Di antara bab kiamat dia kata apa? Satunya penghuni syurga akan dapat melihat Allah 2 kali sehari. Dia dapat nikmat dua tu, dia tak mau syurga dah. Syurga tak mau dah. Nampak dah? Tak payah nikmat syurga dah, kami dapat tengok Allah, dapat jumpa Tuhan, itulah sebesar-besar pahala. Itu dia nampak tak? Bertemu dengan Allah, bersama dengan Allah, dapat melihat dengan Allah di akhirat ni adalah pahala yang paling besar, tuan-tuan. Tak ada nilai. Ya, Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, hanya mendengar kalam Allah selama 40 malam. Ya, Allah berkata-kata wa kallama Allah Musa taklima. Habis 40 malam dia turun. Pertama dia kena tutup muka dia. Sebab cahaya kalam Allah tu bila dia baca, cahaya daripada kalam Allah itu sendiri ya, terlalu kuat cahaya tu sehingga orang tak boleh tengok cahaya tu pingsan. Siapa juga tengok Nabi Allah Musa punya wajah akan pingsan kerana cahaya. Berkata-kata dengan Allah tu menyebabkan cahaya muka dia jadi cahaya, wajah tu berpindah ya, kalam Allah tu berpindah. Kedua, dia tak boleh dengar perkataan manusia, kalam manusia tak boleh dengar bahasa manusia lah. Nampak tak? Maka tu dia kena sumbat telinga dia, tutup ya. Itu Nabi Musa. Ulama kita Imam Syafi'i kena tutup telinga, keluar rumah tutup telinga, keluar pada rumah tutup telinga dulu, tak boleh dengar kalam manusia, tak sedap. Sebab dia dengar kalam Quran, dia khatam Quran sehari sekali. Nampak tak? Dan dia memahami pula kalam-kalam itu dengan ilmu yang begitu luas, dengan keindahan kalam-kalam, bahasa sastra dia begitu tinggi, dia punya balaghah tinggi, sehingga kalam itu menunjuk satu kesegaran yang begitu indah ya. Bukan tak tentu kata taranum lagu-lagu dah, dia tak bergantung pada taranum. Mengajinya bukan pasal taranum ya lah. Tapi Nabi katalah, bila orang baca Quran, baca dengan berlagu, jangan baca tak ada lagu. Kita hari ni tengok lagu, tu imam baca best sama tak. Rupanya lagu, dia baca lagu
Lagu mana? Imam Rashad baca kan? Manshawi, Rashad Manshawi. Hari ni semua duk baca lagu Rashad Manshawi lah ni. Nampak? Dulu baca lagu Sudais, sekarang baca Rashad Manshawi pula. Duk tiru. Apa duk tiru? Seorang duk dah sendiri bawa sendiri lah sudah. Nampak dah ya? Itu kita dah ada lagu dah. Kalam tu punya indah sehingga Imam Syafi'i tutup. Imam Nabi Allah Musa alaihissalam terpaksa sumbat telinga. Dia turun daripada Jabal Tur Sina, muka dia tutup. Cuma keluar mata sikit je. Nampak tak ya? Dia buka mata, dia buka saja ya. Sepupu dia tengok, sepupu dia tadi ini adalah bersama dengan Asyah, isteri Firaun. Sepupu dia ada, sepupu dia Muslim. Dia buka tudung, sepupu dia tengok jatuh pingsan. Nampak tak? Dia kena jampi balik lah. Dia baca ayat, dia tutup muka, sedang balik. Nampak tak? Maka tu dia tahu dah, tak boleh buka muka. Aku buka semua pakai pingsan habis. Maka kekal dia tutup muka sampai dia mangkat. Nabi Allah Musa mangkat dalam keadaan awal sejak dia balik pada Jabal Tur Sina sampai dia mangkat tak buka muka tuan-tuan. Tutup pakai burdah. Nampak tak ya? Kedua biji mata dia keluar. Tu. Dan telinga dia dengar manusia punya perkataan lagu suara kalde. Dia dengar suara manusia duk cakap macam suara kalde. Nampak? Imam Syafi'i pula kalau dia dengar perkataan manusia tu akan masuk campur dalam kepala. Dia punya ingatan begitu kuat. Dia boleh ingat hang kata apa sampai tahap tu. Imam Syafi'i kalau 10 orang dia dengar cakap masa duduk berjalan tu, saat ni dia boleh habaq 10 orang tu bercakap apa. Orang ni kata apa, orang ni kata apa, orang tu dia. Dahsyat punya memory Tuhan bagi dia. Imam Syafi'i tuan-tuan ya. Wallahu a'lam. Maka tu kita kena jaga. Maka tu kalam Allah ni bila kita sebut contohnya orang-orang muridun ni, dia akan begitu asyik dengan kalam-kalam Allah ya, asyik dengan sembahyang sunat, seronok sembahyang tahajud, satu entertainment dekat dia. Nampak tak? Bukan pasal surga lah. Asyik mahsyuk beribadat kepada Allah. Itu datang pada tahap apa ni? Tahap apa kita panggil? Tahap merasai kesyukuran. Ada pertama syukur Tuhan bagi aku buat ibadat ni kerana syukur. Sembahyang sunat duha syukur, sembahyang tahajud syukur, sembahyang sembahyang sunat-sunat ba'diyah, qabliyah ni semua syukur. Tidak ada sembahyang melainkan dia buat kerana syukur. Ini kumpulan yang kedua. Yang dipanggil apa? Sebagai golongan al-muridun. Baik. Yang ketiga tingkatan al-arifun. Ini paling tinggi. Hamba-hamba Allah yang dalam tingkatan ini meskipun mereka beramal ibadat begitu banyak, tetapi sedikit pun mereka tidak melihat bahawa mereka mengerjakan ibadat itu. Nampak tak? Dia tak nampak itu adalah mereka. Ya. Untuk maksud-maksud di atas terbayang dalam hati mereka bahawa mereka beramal, tetapi hati mereka selalu tertuju bahawa Allah SWT yang berbuat segala sesuatu pada hakikatnya, bukan kita. Ini hamba Allah yang ketiga. Yang ketiga ni dia tak nampak langsung dirinya sebagai yang beramal. Apa yang berlaku atas dirinya ini merupakan sebagai satu anugerah rahmat Allah. Di sini kita boleh lihat berlawan dalam Quran. Tuhan tunjuk ada dua watak yang penting dalam Quran ya. Kita jangan masuk watak tu. Pertama Abu Lahab, yang kedua Qarun. Keluar daripada Lahabisma, keluar daripada Qarunisma. Dua ni kita keluar. Ism ni kita kena jangan ada ya. Jangan jadi Qarun, jangan jadi Abu Lahab. Sebab depa ni menyandarkan semua depa. Abu Lahab ni dia rasa dia kaya, dia cukup kaya. Dia cukup kaya, dia kuasai pasaran, perniagaan, pertanian ya, persundalan pun masuk. Semua urusan-urusan maksiat pun dia ambil alih. Nampak tak? Ini Abu Lahab tuan-tuan. Dan semua dia kata dia punya. Maka itu orang kena sanjung dia, orang kena hormat dia, orang kena letak dia pada tempat yang paling tinggi, dan orang kena ikut apa kata dia. Nampak tak? Ini Abu Lahab. Orang kanan penasihat dia Abu Jahal. Abu Jahal jadi penasihat, konsultan dia. Juru konsultan dia adalah Abu Jahal. Itu dia. Qarun pun begitu juga. Seorang ahli, maknanya kita seorang korporat yang berjaya pada zaman Nabi Musa. Dia kuasai semua bidang perniagaan. Bukan emas saja ada, termasuk semua urusan. Urusan tanah, urusan pertanian, urusan peternakan, ya. Urusan pengabdian, mengabdikan manusia, nampak tak? Semua dapat kat dia belakang.
Maka tu kata gedung-gedung perniagaan dia banyak, ya, banyak sangat. Semua dia kata dia. Bila Nabi Musa arah minta keluar supaya zakat, dia kata apa, siapa nak bagi zakat? Nampak tak? Dia tahu dia nak bagi. Ya, maka itu semuanya urusan tu dengan kerana usaha dia ni, semua usaha dia betul-betul. Ya. Inilah antara orang yang nampak diri dia beramal. Jadi kita bukan begitu. Kita dalam semua bidang tuan-tuan, sama ada kita beramal ataupun kita melakukan urusan-urusan kehidupan yang lain, semuanya kita kena sadar anugerah daripada Allah. Anugerah daripada Allah, ya. Saya di Jordan sekali, pergi sampai di Jordan sekali itu hanya singgah lalulah, kita balik pada umrah, singgah di Jordan tu, singgah. Rumah punya besar, tak tahu nak apa. Ya. Rumah macam rumahnya Pertuan Agong. Macam Seri Negara tu, punya besar, ya. Kita pun duduk di pagar, nak masuk tak boleh. Guard tak ada tau, dia tak pakai guard. Dia tak pakai guard. Tutup pintu buka. Pintu buka, kami masuk. Masuk, pergi kepada Anjung. Nak naik tangga tu, saya dua orang dengan Ustaz Usuk. Arwah dah, Ustaz Usuk USM dulu. Ya, Ustaz Usuk, Pusat Islam USM. Dengan dia, ya, nak pergi Ustaz Hasan kita tengoklah. Duit kami hilang, tak ada. Tak ada duit. Jalan kaki dulu. Nampak tak, ya? Bertabuk habis, tinggal beg kosong. Masa duduk tidur tepi masjid tu, gemak tu lah kot, mana agak dia pamai, daripada angkat pi lah. Nampak tak? Bawa pi duit kami, tak ada apa nak berjalan. Kami pun jalan tepi pagar Jordan tu, masuk. Ya, dah lepas tu, maka, pintu pun terbuka, kemudian datang keluar satu orang. Pakai t-shirt, macam baju pagoda tu, nampak, dengan seluar jubah, ya. Bos satu kain cukin atas, bau. Nampak macam Arab lah, tanya, ya. Hampa ni main marah? Kata kami ni tak ada, dah putus belajar kami ni Ibnu Sabil. Orang yang berjalan dalam keadaan hanya pukul kaki je lah, ya. Marma, ya. Lahaim, marma, lahaim, dia pun kata masuk. Dia buka pintu besar, kami masuk, kami duduk di ruang tamu. Saat ni keluar, dia buat main makan, buat main ayak, letak apa semua, buah ayak apa semua, buah teh Arab, ya Pak. Kemudian bawa satu talam nasi. Lalu kami makan, dia pun duduk, kami makan habis semua. Dah selesai makan, duk tanya mana tuan rumah, tak nampak. Tanya kat dia. Ya, tuan rumah mana? Ya. Wa kaifa sahibul manzil? Fin, benar duk ada ni. Dia kata, ana sahibul manzil, akulah orang sini. Oh, Masya Allah, tuan rumah. Hadza fadlu min Allah, semua ni kelebihan daripada Allah, bukan aku punya. Nampak? Dia. Dia bagi pula 500 kat kami, RM500 bagi kami. 500 dirham lah, dia Jordan. Pound 500. Alhamdulillah. Balik baik dia hampa balik terus tau. Balik Malaysia terus. Pasal umrah kita tu, kalau tidak umrah hampa cacat, dia kata, nampak? Kena jaga umrah hampa tu. Ni pun salah lah hampa masuk rumah aku dengan tak ada izin, nampak tak? Tapi aku buka pintu tu izin lah, dia kata buka pintu tu izin lah, pintu automatik kan, buka, tu makna izin lah, ya. Itu di antara pengalaman orang yang kaya raya ni, dia tahu semua tu Allah bagi, bukan dia punya. Very simple, low profile, nampak ya. Itu kita kendaki. Jadi dalam soal semua pun begitu tuan-tuan, masuk kepada kumpulan yang kita kata Al-Arifun ini, iaitu kumpulan hamba Allah tingkatan ini, meskipun mereka beramal ibadat begitu banyak, tetapi sedikit pun mereka tidak melihat bahawa mereka mengerjakan ibadat itu untuk maksud-maksud di atas. Terbayang dalam hati mereka bahawa mereka beramal, tetapi hati mereka selalu tertuju bahawa Allah Subhanahu Wa Taala. Tertuju ni tahu makna kata menjurus kepada tauhidul af'al. Penting tauhidul af'al, baru sampai rububiyah. Rububiyah kita ada 4. Rububiyah ada 4, tuan-tuan. Dalam tu ada 4 perkara yang kita kena faham. Pertama, mengasaskan tentang kewujudan Allah. Yang lain daripada Allah tidak wujud. Mengasaskan zat Allah. Zat Allah, zat yang hakiki. Laisa kamitslihi syai'. Yang ketiga, mengasaskan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah juga adalah qadim. Ya, tidak ada awalan, tidak akhiran, tidak ada persamaan dengan makhluk. Dan yang keempat, mengasahkan perbuatan Allah. Itu 4 ni masuk rububiyah. Tuan-tuan faham 4 ni bila tuan-tuan sembahyang, alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan mau jawab betul hang kata betul aku ni memang layak menerima wajib puja puji.
Pasal hang kerti, hang kenal aku. Hang kenal akulah yang sebenar-benar wujud, hang kenal akulah sebenar-benar zat, hang kenal akulah sebenar-benar sifat, hang kenal semua perbuatan daripada aku. Nampak baru betul Kau tidak puji Allah. Pasal apa? Kita nak puji satu orang, mesti kerana dia ada sifat-sifat yang kita kenal betul. Kita kenal sifat-sifat terpuji kepadanya, baru kita puji. Hang ni memang cukup soleh. Nak kata soleh tu kena tahu lah pasal apa dia soleh. Jangan tengok dia pergi masjid sekali pakai serban ya. Keluar masuk pakai serban, pergi sekali dua masjid, dia ni cukup alim. Alim dah, itu dia. Kita tak tahu tadi ni, dia duduk perhati kos kasut mana baru ni nak apa betul. Pasal tu imam kata apa? Buang yang lama, ambil yang baru. Tu imam kata. Dalam khatib khutbah ada kan. Dalam masyarakat Islam, buang segala-segala akhlak lama, benda-benda lama, buang, ambil yang baru. Nampak? Ini pendengar yang baru, saat ni cari kasut baru. Nampak? Dia kata, Tok Khatib ni bagi nasihat apa? Nampak? Ittaqullah. Tidak. Lingkup kita. Itu kena jaga tu. Sebab tu banyak kita kena masuk sense of humor sikit lah tuan-tuan. Ini bukan gurau, ini benda betul ni. Memang duk jadi betul kan. Itu dia. Keluar kasut hilang. Dia tinggal kasut lama, dia ambil baru. Kita duduk perhati, dia tengok orang ni bercakap saya. Dia kata, Ustaz, dia tinggal hak lama, dia ambil baru. Pasal khatib baru datang tadi kan. Kita hang faham, aku tak faham. Nampak? Dia faham khatib, saya tak faham. Nampak? Subhanallah tuan-tuan. Jadi kita ingat begitulah. Jadi maknanya, tetapi hati mereka selalu tertuju bahawa Allah SWT yang terbuat segala sesuatu pada hakikat. Mereka tenggelam dalam lautan redha qadar ilahi. Nampak tak? Semua itu bergantung pada qadar, dan mereka bergantung pada tali qada yang maha pengasih dan penyayang, sebagai firman Allah dalam surah As-Saffat ayat juzuk yang 23 ayat 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Pegang ayat ni. Sesungguhnya Tuhan yang telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi nampak tak? Kamu pun Tuhan buat, amalan kamu pun Tuhan buat. Maka tu jangan duk bangga dengan amalan kita. Nampak tak? Kalau apa-apa jadi kat kita pun, ini kerja Allah. Allah nak angkat kita, Allah nak turun kita, Allah nak halau kita, Allah nak kekal kita, ini kerja Allah. Allah nak mewahkan kita, Allah nak miskinkan kita, Allah nak muliakan kita, Allah nak ini kerja Allah, bukan kerja kita. Bukan kerja makhluk lah. Nak jadi cerita, Allah atok. Dia jadikan sebab musabab lah. Nampak ya? Itu kita nak kena faham. Jadi kalau kita boleh lugu tu, firman Allah lagi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Yang betul ni khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, boleh kan? Dan Tuhan engkau menciptakan apa yang dikehendaki dan dipilihnya. Nampak? Tuhan cipta apa dia kehendaki, dia pilih, mereka tidak dapat memilih. Kita tak ada jalan nak pilih. Kita hanya boleh berdoa dan minta. Minta saja. Atas ihsan Allah. Bukan hak kita. Ya. Maha suci Tuhan, maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Nampak? Tidaklah. Kena jaga nak. Jadi itu di antara yang kata oleh musannif, yang menurut kalam hikmah ini di atas bawah ini maksud dengan tanda. Yang kita bahas di sini adalah buat tanda tingkat pertama dan kedua. Maksudnya bahawa tingkatan pertama al-ibad, tingkatan kedua al-muridun, menurut kacamata ilmu tasawuf termasuk belum baik. Nampak tak? Tingkatan yang pertama al-ibad, tingkatan kedua al-muridun, belum baik lagi. Kalau mengikut perspektif kacamata tasawuf, termasuk belum baik apabila dibanding tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga ni al-arifun ni. Sebab apabila kita masih dalam tingkatan pertama dan kedua, maka akibatnya ialah sebagai berikut. Pada tingkatan pertama, apabila seseorang itu mengerjakan perbuatan maksiat dengan arti yang luas, seperti tidak menjalankan perintah Allah, maka mengakibatkan kurang harapnya kepada Allah, atau maksudnya itu bahagia di surga dan selamat daripada azab siksa neraka. Harapannya kepada Allah kuat dan bertambah apabila beramal, tetapi apabila tidak, maka harapannya yang tadi akan turun dan berkurang. Tadilah dia buat sembahyang sunat duha, menjaga dia jalan bagus. Bagus menjaga nah. Bersatu kedai tukar jadi 2 kedai, mai tambah jadi 3 kedai. Dalam dia buat sunat duha tu, tahu kedai dia bankrupt. Satu jatuh, tinggal satu. Dia nak kata apa? Maksud dia kata apa? Aku dah buat sembahyang duha selalu pun
rugi juga, tak berjalan. Nampak? Dia kurang harapan dah. Maka dia dah kurang harapan kepada Allah. Dah kurang bergantung kepada sembahyang sunat duha tu, tak nampak kelebihan duha, tak nampak dah. Nampak ya? Tak payah buat sunat duha. Aku buat pun tak guna, aku tak buat. Banyak orang tak sembahyang sunat duha pun buka kedai besar-besar. Dia pergi hutu pula nak, nampak? Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia menyandarkan dia yang berbuat, bukan Allah yang berbuat. Itu salah. Kemudian dia berbuat bukan kerana Allah. Nampak tak? Itu yang kita nak faham. Akidah tu kena ada dulu. Jadi kita buat amal ibadah, apa yang kita buat semua tadi ini anugerah daripada Allah. Kedua, Allah sajalah yang menjadi tujuan dan matlamat lillahi ta'ala. Saya dah mak 5 kerana kan? Tentu ambil 5 kerana lah. Jangan lupa lah. 5 kerana mesti ada dalam kepala kita nak. 5 kerana tu catik sikit. Ambil satu kertas, catik sikit, masuk dalam kitab kita. Nampak tak? Ya? Jangan tulis aja kitab tau. Jangan tulis aja kitab lah. Jakit. Dia mesti ada lagu tu. Jadi maka demikian pula tingkatan al-muridun. Muridun ni dengan amal ibadat maka ia akan gembira, kerana itu maka ibadatnya lah yang menjadi sebab menyampaikan harapannya. Tetapi apabila ibadat berkurang, maka akan berkurang pula harapannya kepada Allah. Inilah akibat apabila kita berpegang pada amal tetapi tidak berpegang kepada Allah. Contohnya kita tinggal sembahyang sunat takut. Kita tinggal sembahyang sunat, kita akan rasa kurang. Kita akan rasa kurang. Nampak tak? Nabi kata, kamu beribadat kepada Allah hendaklah ikhlas, ingkal, walaupun sikit. Kita pegang dalil tu. Walaupun sikit, yang penting ikhlas. Kita dah bangun terlambat subuh, nampak tak? Tak terdaya, hanya ada masa yang singkat sikit aja dapat sembahyang fardu. Sunat tak buat. Tapi kita tahu sembahyang sunat tu kita duk jaga dah daripada awal. Sembahyang sunat tu kita tahu begitu punya besar, dia punya fadilah. Tapi dengan kerana pagi tu kita tertinggal sunat, kita ada rasa kurang kita dengan Allah. Pagi ni aku dah kurang dengan Tuhan. Ini yang tak betul ni. Sebab kita tak faham bahawasanya ada Nabi kata dah dalam hadis, Rasulullah kata apa? Apabila seseorang nak tidur malam, dia berniat, aku nak bangun sembahyang tahajud malam. Contoh, aku nak sembahyang tahajud malam. Dan apabila dia terlelap lena-lena, dia tak sedang bangun, ketinggalan, dia masih ditulis, diberi pahala orang yang bangun tahajud. Nampak tak? Itu kita faham hadis tu. Bila hadis tu ada dengan kita tak jadi masalah. Sebab kita bangun tadi, macam kata Umar bin Khattab. Umar kata, Rasulullah pada peperangan Ahzab, dia tinggal, subuh pun tinggal, semua pakat lena. Dengan Nabi-Nabi sekali lena. Itu dia. Tengok Allah nak bagi lena, nampak? Ya? Sebab nak abak belum turun syariat sembahyang syiddatul khauf, sembahyang takut dan peperangan belum turun lagi. Belum turun sembahyang tu. Jadi dia orang tinggal subuh. Subuh tinggal, semua pakat lena. Bangun-bangun qada lah subuh tu. Umar pun menangis, katakan Nabi, ya Rasulullah, kita dah tertinggal subuh tu pagi ni. Nabi kata, kita bukan ekstrim, kita bukan melampau, nampak tak? Yang melampau tu tinggal dengan sengaja. Artinya Allah sendirilah yang mengatur kita lagu ni. Ada hikmah besar, nampak tak? Yang penting qada. Jangan tak qada. Itu yang kita kena buat. Datang ilmu fiqh, kita pakai ilmu fiqh pula. Tadi kita pakai ilmu tauhid, Allah yang menentukan, bukan kita. Sekarang kita pakai ilmu fiqh pula. Sembahyang sunat tu afdal, sembahyang fardu tu lebih penting, kita kena qada. Qada dua-dua. Sembahyang fardu pun qada, sembahyang sunat pun qada. Ini ada kita punya makna, kita ambil berat kepada Allah. Allah suka. Yang ni yang Tuhan sayang ni. Kalau orang macam ni, nampak tak? Ya. Terlepas dah subuh lega, tak payah sembahyang. Tu dia. Nampak tak? Ini Tuhan tak suka. Jadi maksudnya kita tadi ini yang disebut sebagai tingkatan muridun. Adapun tingkatan ketiga, kita baca perhabis sikit, tak panah pagi ni. Adapun minggu sudah kita cuti. Adapun tingkatan ketiga ini tingkatan yang mulia di sisi Allah SWT. Sebab apabila kita telah sampai pada tingkatan ini, kita akan fana, nampak tak? Dan kita akan tenggelam dalam qadar dan qada Allah. Sama saja kita, apakah kita mengerjakan taat, maka tidak terlihat oleh kita bahawa itu adalah kerana daya dan kekuatan kita, ataukah kita pernah meninggalkan ajaran-ajaran agama, namun hati kita selalu mengharapkan keredaannya dan takut kepadanya, tidak bertambah harapan kepada Allah, apalagi kerana ihsan yang kita kerjakan, dan tidak pula berkurang takwa kita kepadanya disebabkan kesalahan yang kita lakukan. Kerana itu, jalan satu-satunya bagi kita untuk sampai ke tingkatan ketiga ini ialah dengan musyahadah. Musyahadah, yakni kita harus memerangi yang telah
mujahadah, bukan mujahadah, yakni kita harus memerangi yang telah diatur oleh ilmu tasawuf. Mujahadah ni lawan nafsu lah. Tu yang kita ambil fiqh tu. Kita ambil tasawuf, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga makan, jaga tidur. Nampak tak? Ya. Yang ni kita kena jaga. Indra-indra kita tu kita kena jaga subuh lah. Ya. Jaga makan jangan lebih, makan jangan banyak, nampak tak? Makan benda yang terbaik, bukannya hanya kadar halal, nampak ya? Itu dia ya. Begitu juga kita laku kerja-kerja amalan, apa-apa kerja amalan kita ini kita buat sekadar mana yang kita mampu, sekadar itu, jangan kita paksa sehingga kita meninggalkan hak-hak Allah. Ini penting. Mujahadah tu banyak, mujahadah ya. Berjihad dalam urusan-urusan yang kita hadapi seharian. Ini antaranya, lebih-lebih lagi anggota kita lah. Sebab tu tasawuf, kita mengaji kita tasawuf, dia akan mula dengan bab takhalli anis sifatil mazmumah, menjauhi daripada segala sifat-sifat yang terkeji. Yang tu paling penting sekali, kita kena faham itu ya. Jadi maknanya itu di antaranya boleh kita faham tuan-tuan. Namun kita hati selalu mengharap keridaan dan takut kepadanya, tidak bertambah harapan kepada Allah ya. Kerana itu jalan satu-satunya bagi kita berjadi mujahadah, maka dengan tadi ini, dan kita harus banyak ingat kepada Allah, banyak zikir dalam segala gerak-geri kita seperti yang diatur oleh ilmu tersebut. Kenalah. Mujahadah ni termasuk dengan zikir sekali. Selawat Nabi, astaghfar, tasbih, tahmid, tahlil, mesti mau banyak hari-hari. Jadikan satu urusan ibadat. Tasbih itu kena banyak dengan kita lah, rajin bertasbih. Nak kira 1, 2 boleh cari. Ribu-ribu mana boleh cari ya, pakai tasbih. Itu dia ya. Abu Hurairah pun pakai tasbih. Abu Hurairah dia zikir satu hari zikir la ilaha illallah 12,000 sehari dia buat. Sehari 12,000. Dia pakai tasbih. Dia ambil biji korma, dia tebuk lubang, ikat tali. Nabi tanya, buat apa ni? Nabi tanya kat dia. Dia kata dia zikir 12,000 mana boleh pakai jari. Pakai biji korma, tebuk buat. Ini dalil sunnah Nabi itu. Sunnah Nabi lah. Sebab Nabi tak bantah. Nabi terima dan Nabi benarkan. Makna kita tasbih itu sunnah Nabi lah. Hari ni kita ada highlight, beli pula tasbih yang baik-baik sikit lah, kayu kokar yang mahal sikit, sebab kita nak sebut nama Allah. Yang tu semua akan jadi saksi kepada kita ya. Sampai masa tuan-tuan boleh dengar sendiri lah, kalau tak nak izin. Duk letak sendiri, tergantung dia bunyi tu. Makna kita leleka, Allah aku tak berselawat hari ni, dia bunyi selawat tu, nampak lah tu. Sampai tahap tu lah, tuan-tuan. Jangan beli hak plastik ya. Tasbih jangan pakai plastik tau, jangan. Plastik tak mau. Cari yang kayu. Ni kena abang rahsia tasbih juga ya. Cari yang kayu-kayu lah atau batu. Kayu, batu atau biji-biji buah. Jangan pakai plastiknya. Plastik ni kurang dia punya fadilat. Dia tak baik, dia punya aura tu tidak baik dengan jari kita. Ibu jari ni. Nampak dia kurang baik dengan aura kita. Tu bab tasbih pula tu kena mengaji tu. Bukan saja. Maka itu yang kita mujahadah dengan atas yang merangi hawa nafsu dan segala macam. Allah, kita akan sampai ke tingkatan al-arifun sebagaimana telah digambarkan di atas. Insya-Allah kita khatamlah kalam yang pertama. Kalam yang kedua tak boleh. Kalam kedua cukup sejam kita berhenti. Kita akan buat macam sudah. Hari ni permulaan. Mula baca kita cuti minggu sudah. Kita qada sikitlah ni. Kita pelanjut sikitlah. Saya pun tak ada apa-apa program dan tuan-tuan pun telah lapangkan masa insya-Allah. Aqul qawli hadza bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.